Sahih dan berimbang pastinya berita perdana edisi Selasa 13 Disember 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Jabatan Kerajaan diarah bangunkan kaedah sesuai bagi laksana subsidi bersasar. Akta Suruhanjaya bebas tata kelakuan polis dikuat kuasa Jun tahun depan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Jabatan Kerajaan diarah merangka kaedah bersesuaian bagi pelaksanaan subsidi bersasar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kaedah tersebut perlu mengambil kira kepentingan pengguna dan industri. Dalam kenyataan yang dikeluarkan selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup NAKOL, beliau berkata negara pada masa sama mesti menyalurkan semula subsidi pukal yang turut dinikmati golongan kaya dan konglomerat untuk membantu kumpulan B40, M40 dan peniaga kecil yang terkesan peningkatan kos sara hidup. Perdana Menteri memberi contoh Tenaga Nasional Berhad TNB yang mempunyai hampir 10 juta pengguna, tetapi 10% daripada angka itu iaitu 1 juta pengguna yang meliputi kumpulan konglomerat menikmati lebih daripada 50% subsidi elektrik. Justru Jabatan Kerajaan mesti merangka serta membangun kaedah yang bersesuaian selain memastikan kelancaran dan keberkesanannya. Pada 27 November lalu, Perdana Menteri memberi tempoh 2 minggu kepada NAKOL untuk menyelidik implikasi subsidi. Menurut beliau, subsidi perlu diberikan secara bersasar kerana ia ketika ini turut dinikmati golongan kaya dan industri. Mengenai kekurangan bekalan, Datuk Seri Anwar berkata kaedah campur tangan kerajaan di peringkat pengguna akan dipertimbang. Mesyuarat NAKOL membincangkan perkara tersebut dan beberapa ikhtiar telah disyorkan. Ia akan dibentang kepada jemaah menteri dan keputusan mengenainya akan dibuat esok. Kerajaan juga konsisten dalam membangun dan mendukung pembangunan industri yang mampan. Jelas Perdana Menteri lagi, sektor penternakan negara telah lama mencapai tahap yang mampan untuk memenuhi permintaan tempatan dan berupaya untuk mengeksport. Kerajaan berhasrat memudahkan industri ini untuk mengeksport produk mereka serta memastikan sektor penternakan menghasilkan bekalan yang cukup untuk keperluan rakyat. Ini termasuk menjamin bantuan yang lebih besar dan bersasar, terutamanya kepada pengusaha tempatan. Beberapa persiapan dirangka untuk menghadapi hujan berterusan bermula 17 Disember ini yang boleh menyebabkan banjir. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengarahkan semua agensi terlibat bersiap siaga menghadapi kemungkinan tersebut. Kesiapsiagaan yang dilakukan termasuklah menggunakan template atau acuan baharu di mana ramalan oleh MET ini akan dijadikan panduan bagi mengaktifkan PPS, Pusat Pemindahan Sementara, bagi bangsa-bangsa ini sebelum berlaku banjir di kawasan berkenaan. Kami juga buat pertama kalinya menjadikan badan sukarela atau volunteers untuk bersama-sama dengan jawatankuasa ini dan kita mahu di peringkat nasional, di peringkat negeri, peringkat daerah dan malah di peringkat PPS, usaha-usaha dari sukarelawan ini dapat diterlibatkan bagi bukan sahaja mengurangkan beban tugas tetapi untuk melihat efektifness kepada menyelesaikan masalah-masalah banjir. Beliau mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana di Putrajaya.
Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mahu agensi pusat menyalurkan bantuan banjir sama rata kepada semua kerajaan negeri. Antara kawasan utama yang dijangka dilanda banjir adalah Pantai Timur Semenanjung serta Pantai Timur Sabah dan Pantai Barat Sarawak. Monsun Timur Laut dijangka berterusan sehingga Mac tahun depan. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan usaha mencari penyelesaian jangka panjang mengatasi isu banjir telah dimulakan. Ini termasuk penyediaan tebatan banjir secara holistik. Walaupun kita dimaklumkan bahawa suatu jumlah tersangat besar dan perancangan jangka panjangnya hingga pada tahun 2100 nanti, namun lebih baik penyelesaiannya dapat dicari usahanya daripada sekarang, bukan menggunakan pendekatan as and when masalah banjir mengikut nasihat MT ataupun MET tadi dan mereka dipindahkan. Tetapi masalahnya ialah penyelesaian jangka panjang supaya masalah banjir ini biar selebat mana hujan pun ianya dapat diselesaikan agar banjir itu dapat diuruskan dengan baik. Semua negeri yang terkesan monsun timur laut sejak awal bulan lalu telah dapat diurus dengan baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Armizan Muhammad Ali berharap momentum ini akan berterusan memandangkan negara baru saja melalui luruan monsun yang pertama daripada jangkaan 6 episod luruan yang diramal Met Malaysia. Natma katanya telah menyelaras arahan agar semua jawatan kuasa pengurusan bencana negeri dan daerah memastikan kesiapsiagaan semua pihak berpandukan prosedur operasi standard ditetapkan. Ini termasuk pengurusan jentera petugas, aset dan logistik. Angkatan Pertahanan Awam APM merupakan sekretariat bagi kedua-dua jawatan kuasa tersebut. Data terperinci termasuk senarai nama penduduk yang memerlukan perhatian khusus seperti OKU, warga emas dan wanita mengandung sentiasa dikemas kini bagi membantu kelancaran proses pemindahan penduduk terjejas banjir. Situasi banjir di 5 negeri melibatkan Pahang, Terengganu, Kelantan, Perak dan Johor tidak banyak berubah. Setakat 7 malam tadi, portal info bencana Natma merekodkan jumlah keseluruhan 2,769 penduduk terjejas. Kini berlindung di 23 pusat pemindahan sementara. Kelantan kekal dengan jumlah penduduk terjejas paling tinggi iaitu 1,964 orang. Berikut perincian mengikut negeri terjejas. Pelbagai cabaran terpaksa ditempuh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang dalam menghulurkan bantuan kepada penduduk yang memerlukan. Setiap halangan diharungi penuh tabah bagi memastikan nyawa penduduk terjejas banjir dapat diselamatkan. Laporan lanjut langsung bersama wartawan Fikri Zaib di Rantau Panjang, Kelantan. Silakan. Baik, terima kasih. Pelbagai cabaran pastinya terpaksa ditempuh pihak berkuasa bagi memastikan aktiviti penyelamatan atau pemindahan mangsa ataupun mereka yang terjejas banjir dapat diberikan keutamaan. Dan untuk itu, saya sebenarnya ditemani oleh Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang, Encik Safawi Stapa, bagi untuk kita mendapatkan sedikit maklumatlah mungkin aktiviti penyelamatan yang telah mungkin cabaran yang terpaksa ditempuh oleh mereka dalam memastikan nyawa mereka yang terjejas ini dapat diselamatkan. Jadi mungkin cabaran-cabaran yang terpaksa ditempuh oleh pihak bomba sendirilah. Cik Safawi macam. Untuk makluman banjir kali ini kita telah membuat persiapan daripada awal tahun lagi untuk kita menghadapi sebarang kemungkinan kerana pada awal tahun dulu banjir di Rantau Panjang ini dikatakan sangat teruk dan kita daripada itu juga kita mengambil pendekatan bahawa kemungkinan banjir berlaku lebih kurang sama. Dari segi aset dan juga anggota kita telah membuat persiapan awal. Cuma untuk kali ini kita
dengan strategi dan pelan-pelan yang kita atur gerak untuk menjalankan operasi. Kita walau bagaimanapun terdapat beberapa halangan dan cabaran yang kita terpaksa harungi. Yang pertamanya kemungkinan dari segi faktor geografi bentuk muka bumi, kerana kita dapati banjir berlaku di beberapa kampung yang agak berjauhan. Untuk operasi kita terpaksa melalui jalan yang agak jauh lah. Dan juga satu masalah yang biasa timbul ialah sikap penduduk yang biasanya enggan berpindah awal dan akan berpindah sekiranya waktu malam ataupun keadaan yang mendesak, biasanya di pagi hari ataupun dekat maghrib. Dan untuk itu biasa kita nak respon agak kesukaran kerana yang tinggal ini sudah tidak ramai kerana kita telah berpindah awal. Biasanya ada di kampung-kampung terpencil dan juga biasanya dia orang ni sudah biasa macam tu, biasa dengan yang tidak berpindah. Untuk itu kali ini kita telah membuat rondaan awal untuk memastikan tiada masa yang tertinggal, dan sekiranya ada yang enggan berpindah kita bagi nombor telefon kontak balai dan juga personal encah untuk kita berurusan. Dan alhamdulillah setakat ini kita masih boleh mengawal keadaan dan risiko yang timbul semasa banjir kali ini. Sedikit nasihat daripada nasihat Jabatan Bomba dan Penyelamat kepada penduduk-penduduk yang terjejas banjir. Pertamanya kita sentiasa alert, sentiasa pantau, iaitu kita pantau pota banjir GPS, kita tengok air di hulu. Untuk Sungai Golok boleh tengok di air jenuk. Air jenuk sekiranya dia kuning ataupun dia merah, dengan bermaknanya 8 jam dia akan sampai ke atas panjang. Itu indikator untuk Sungai Golok. Dan juga untuk kawasan sekitar seperti Sungai Lacan dan Sungai Lubuk situ, kita kena boleh tengok taburan hujan di hulu Kelantan seperti di Tanah Merah dan Jeli. Okay, terima kasih Cik Safawi kerana sudi bersama berita pada malam ini. Jadi saya fikir itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan langsung dari Rantau Panjang ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Fikri dari Rantau Panjang. Seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca semasa seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia, Napizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej khidmat radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang masih lagi berlaku sejak petang tadi untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada hari ini. Namun begitu, keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan di sekitar Semenanjung ini dilihat berkurangan berbanding hari-hari sebelumnya. Dan keadaan cuaca ini dijangka akan berterusan untuk beberapa hari yang akan datang. Keadaan cuaca yang mula pulih ini juga menyebabkan Met Malaysia turut menamatkan amaran hujan lebat berterusan di sekitar negeri-negeri pantai timur Semenanjung untuk beberapa hari yang akan datang. Ribut petir pada malam ini dilihat masih lagi berlaku terutamanya di daerah-daerah sekitar pesisir pantai negeri Perak, di kebanyakan daerah di negeri Pahang dan juga di daerah-daerah sekitar selatan dan timur Johor yang dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak juga melihatkan keadaan cuaca yang cerah dan kurang hujan untuk kebanyakan bahagian di kedua-dua negeri berkenaan pada hari ini, dengan hujan lebat pada malam ini hanya berlaku di sekitar pesisir pantai bahagian Sandakan di negeri Sabah dan juga di beberapa bahagian di sekitar pedalaman negeri Sarawak seperti di Betong dan juga Kapit. Dan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini juga dijangka akan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Namun begitu, untuk keadaan semasa di sekitar kawasan perairan dan perkapalan negara, amaran angin kencang dan laut bergelora masih lagi dikekalkan untuk kawasan perairan dan perkapalan di sekitar Laut Cina Selatan ini, dengan kelajuan angin di sekitar kawasan terbabit yang boleh mencecah sehingga 50 km sejam dan ketinggian ombak sekitar 4.5 meter. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Napizi di Met Malaysia. Terima kasih. Akta Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC akan dikuatkuasakan mulai Jun tahun hadapan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tarikh penguatkuasaan akta itu telah dibincangkan bersama Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Datuk Wan semalam kita bincang bulan berapa akan buka kuasa? Bulan 6 ni akan buka kuasa. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena lawatan kerja ke Bukit Aman. Pada Julai lalu, Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang IPCC 2020 bagi mempertingkat integriti pasukan PDRM. Ia juga bagi mengurangkan salah laku dalam kalangan anggota polis dan meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap pasukan polis. IPCC memberi kuasa penubuhan satu badan untuk melaksana siasatan manakala tindakan dan hukuman tata tertib masih dikekalkan dengan Suruhanjaya Pasukan Polis SPP mengikut peruntukan sedia ada dalam Perkara 140 Perlembagaan Persekutuan. Dalam pada itu, kerajaan meluluskan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit bagi perolehan kamera badan untuk kegunaan anggota PDRM ketika bertugas. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, ketika ini proses perolehan sedang dilaksanakan. Jadi saya dipahamkan oleh Tan Sri KSU, mereka akan terus menyusul dengan tindakan follow up bagi memastikan bahawa ianya harus disegerakan. Kita tak ada kawalan aspek itu. Okey. Kita harap sebarang karenah yang melambatkan itu dapat kita atasi. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Banteras Berita Palsu. Penglibatan lebih banyak syarikat permulaan antarabangsa di Malaysia mampu merancakkan ekosistem syarikat permulaan tempatan. Ketua Pegawai Pelaburan Malaysia Venture Capital Management Berhad MAVCAP, Paramjit Singh Gill berkata, ini dapat dicapai melalui perkongsian bakat serta kemahiran antara peniaga tempatan dan luar negara. We are an ecosystem builder. So what we do, I think a lot of people tend to think that we go out and fund startups, but what we do is actually we find partners who are professional in their space of venture capital fund management. Beliau berkata demikian selepas sesi perbincangan peningkatan modal teroka di ibu negara. Setakat ini, pencapaian MAVCAP bagi jumlah dana yang boleh diakses ialah 2.2 bilion ringgit dan syarikat yang terlibat dalam pelaburan lebih 1,000 syarikat. MAVCAP merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang menyediakan modal teroka kepada syarikat permulaan. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia MATRADE optimis hasil ekspor negara mampu mencecah 1.5 trilion ringgit tahun ini disumbang program pembangunan syarikat peringkat pertengahan MTCDP.
Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Muhammad Mustafa Abdul Aziz berkata, jumlah tersebut berdasarkan purata nilai bulanan yang berjaya dicapai bagi tempoh Januari hingga Oktober tahun ini. Kalau tengok pada tahun ini, bulan Januari hingga 10 sudah pun mencecah hampir 1.3 trilion. Ini bermakna kalau mengambil nisbahnya purata sebanyak 130 bilion sebulan, tidak mustahil kalau kita boleh mencapai target matrik iaitu 1.5 trilion. Maka sudah pastinya disumbangkan oleh mikro company syarikat-syarikat pertengahan ini. Pendapatan ekspor syarikat pertengahan MTC turut mencatat pertumbuhan 2 angka sebanyak 15.3% berbanding tahun sebelumnya. MTC turut giat meneroka pasaran baharu termasuk di Mongolia, Afrika dan beberapa negara ASEAN. Usaha tersebut sebagai persediaan menghadapi kemungkinan kemelesetan ekonomi termasuk ketidakpastian pembukaan sempadan di China. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Pertengahan 2022 di Ibu Negara. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardhu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardhu Isyak. Malaysia komited memastikan pengeluaran minyak sawit mengikut prinsip dan kriteria mampan di bawah skim pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO. Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, Datuk Dr. Ahmad Parviz Gulam Kadir berkata, semakan semula MSPO turut dilaksana agar selari dengan norma antarabangsa selain meningkatkan kredibiliti dan skop piawaian bagi pengiktirafan pasaran global. Pembangunan industri sawit yang tertakluk di bawah lebih 60 peraturan dan undang-undang menjadikannya industri paling dikawal selia di negara ini. Negara turut menggubal dasar penting ke arah penanaman sawit mampan pada Mac 2019 yang antara lain mengehadkan jumlah keluasan penanaman sawit kepada 6.5 juta hektar serta melarang penukaran kawasan hutan simpanan untuk penanaman sawit. Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia turut ditubuhkan bagi menyokong usaha pemuliharaan serta meningkatkan imej minyak sawit sebagai produk mampan. Kesatuan Eropah EU minggu lalu mencapai kesepakatan untuk mengenakan larangan import terhadap beberapa produk jika pengeluarannya mengakibatkan penebangan hutan dan degradasi hutan selepas 31 Disember 2020. Semua syarikat berkaitan perlu menjalankan penilaian wajah yang ketat sebelum memasarkan produk di pasaran EU. Antara senarai produk yang dilarang termasuk minyak sawit, kopi, koko, kayu dan getah. Pembekal produk pembungkusan DS Sigma Holdings Sdn Bhd berhasrat meraih RM50.15 juta hasil daripada tawaran awam permulaannya IPO. Pengarah urusannya Lucille Teo Sulin berkata, sebahagian besar daripada jumlah itu akan digunakan untuk meningkatkan keupayaan operasi dan pegangan pasaran di peringkat domestik. 34.30% daripada hasil IPO akan dibelanjakan untuk mengembangkan kemudahan operasi, manakala 31.91% untuk pembelian mesin dan peralatan baharu. Sebanyak 2.27% pula akan digunakan untuk mewujudkan pusat reka bentuk dan inovasi pembungkusan. We are not just a product-centric supplier like what I was trying to say just now. We have evolved into many other things. I would like to say that we also help our customers to reduce in terms of space of warehousing. Okay, because Malaysia has evolved and grown so fast that warehousing space has been very expensive. Bercakap pada sidang media pelancaran IPO syarikat berkenaan, jelasnya hasil IPO selebihnya akan dibelanjakan untuk bayaran balik pinjaman bank, modal kerja dan menampung perbelanjaan berkaitan penyenaraian. DS Sigma dijadual disenaraikan di pasaran ACE Bursa Malaysia pada 6 Januari 2023. Persediaan awal menghadapi banjir. Dapatkan maklumat tentang banjir di tempat anda melalui hebahan radio, televisyen, media sosial, agensi kerajaan yang berkenaan serta bilik gerakan banjir negeri atau daerah yang berhampiran. Periksa saluran air seperti longkang supaya tiada halangan.
Pastikan lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Sediakan peralatan kecemasan dan bekalan makanan yang secukupnya. Pastikan seluruh ahli keluarga anda sentiasa peka dengan perubahan persekitaran. Anda masih bersama Berita Perdana. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat ke Doha, Qatar bagi mengadakan lawatan khas selama 6 hari mulai hari ini. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, lawatan khas ini atas persilaan peribadi Emir Qatar, Sheikh Tamim Hamad Al Thani sempena tamasya Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Seri Paduka turut dijadual melakukan kunjungan hormat serta pertemuan bersama Sheikh Tamim dan menerima menghadap beberapa pemimpin kerajaan Qatar termasuk santapan bersama rakyat Malaysia di sana. Dalam rangka lawatan khas ini, Sultan Abdullah dijadual kembali ke tanah air pada 19 Disember. Sebelum ini, Seri Paduka merupakan anggota jawatan kuasa eksekutif FIFA dari tahun 2015 hingga 2019. Namun, pada awal tahun 2019, Seri Paduka berkenan melepaskan jawatan tersebut selaras perkara 34/2, 32/3 dan 32/4 Perlembagaan Persekutuan selepas dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau ucap tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri ke-10. Menerusi panggilan telefon, kedua-dua pemimpin itu membincangkan potensi kerjasama baharu antara Malaysia dan Kanada dalam pelbagai lapangan. Kerjasama termasuk pendidikan, tenaga boleh diperbaharui serta hubungan sesama insan. Pada masa sama, sepakat perbaharui komitmen untuk meningkatkan hubungan dua hala Malaysia-Kanada ke satu tahap yang lebih tinggi. Hubungan kerjasama dua hala Malaysia dan Kanada terus meningkat sejak kedua-dua negara menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1957 dengan nilai dagangan dua hala mencecah 10.58 bilion ringgit tahun lalu. Manakala nilai pelaburan Kanada dalam sektor pembuatan Malaysia dalam tempoh 40 tahun adalah 789 juta ringgit. Jurang ekonomi masyarakat bandar dan luar bandar antara fokus utama yang akan diselesaikan segera Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan mengemukakan pelan tindakan dan indeks prestasi utama KPI Kementerian dalam tempoh terdekat. Beliau menerusi Facebooknya berkata sesuatu yang drastik dan radikal perlu dilakukan agar kawasan luar bandar tidak terus ketinggalan. Berdasarkan data terkini pada 2019, pendapatan penengah isi rumah luar bandar ialah 3,828 berbanding 6,561 bagi kawasan bandar. Tahun sama turut merekodkan kadar kemiskinan yang tinggi di kawasan luar bandar sebanyak 12.4% berbanding kadar kemiskinan keseluruhan Malaysia iaitu 5.6%. Data ini tidak mengambil kira tahun 2020 ke atas yang mana kesan ekonomi disebabkan pandemik COVID-19 jauh lebih rendah. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL berperanan menstabilkan jalinan hubungan pelabuhan dan pengangkutan di Semenanjung Malaysia. Kuasa Usaha Kedutaan China di Malaysia, Tang Rui berkata, ECRL yang merupakan projek terbesar di bawah inisiatif jalur dan laluan memberi manfaat besar kepada kedua-dua negara. Tang Rui percaya China yang kini berada dalam fasa pembangunan baru yakin Malaysia bakal mencatat peningkatan pelaburan kerana kedudukannya yang strategik. The new administration has just established. I understand what the Malaysians they need most is stability, development of economy, and China, as a good partner, can provide some help or a contribution to this country's development. Menurut Tang Rui, ASEAN kini telah mendahului Kesatuan Eropah sebagai rakan dagang terbesar China. Dalam kehangatan menjelang separuh akhir Piala Dunia, ada cerita Harimau Melaya malam ini. Ya, ada perbincangan menarik bersama dengan Syahrul Islam dalam edisi Sukan. Silakan. Cai.
Kim Pan Gon tuntut aksi positif menentang Maldives. Aksi separuh akhir Argentina-Croatia. Terima kasih Fatil Mac. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syarul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan persiapan skuad Harimau Melaya menjelang kejuaraan Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2022. Ketua Jurulatih Kim Pan Gon tidak akan memandang reputasi pemain dalam liga domestik sebagai kriteria utama pemilihan 23 skuad akhir ke kejohanan tersebut. Sebaliknya, hanya pemain yang memenuhi semua kriteria serta mampu bermain mengikut taktikal diinginkan bakal menjadi keutamaan beliau. Menurut Pan Gon, pasukan kejurulatihan membuat analisis menyeluruh bagi memastikan kesemua 23 pemain akhir mampu menggalas tugas berat. What I want to see mostly I evaluate player characteristics. Tactically, strategically, technically, well adapt our team, and also aggressiveness, wildness, dynamics, smartness, intelligence, all the what we request. Final decision will be according to our tactical approach, not the individual ability approach. Beliau berkata demikian semasa sesi sidang media di Wisma FAM, Kelana Jaya. Pan Gon dijangka mengumumkan senarai akhir 23 pemain selepas perlawanan persahabatan berdepan Maldives esok. Malaysia bakal membuka kempen kumpulan B Piala AFF berdepan Myanmar di Yangon pada 21 Disember. Sementara itu, pemain pertahanan Negeri Sembilan Kuzaimi PE optimis dengan keserasian yang telah dibina dalam kalangan pemain ketika kem latihan pusat. Kuzaimi yang telah membuat 7 penampilan bersama skuad Harimau Melaya percaya semua pemain dapat beraksi dengan baik sebagai satu pasukan. Bagi kami tak boleh sambil lewat untuk setiap perlawanan sebab dalam bola sepak ni apa saja boleh berlaku dan kita tak boleh ambil mudah dengan next game besok tentang Maldives, dan saya harap semua player yang akan bermain untuk perlawanan esok dapat memberi satu persembahan dan komitmen yang baik. Dan baik, bagi Maldives pula, mereka sedar perlu berhati-hati dengan wajah baharu skuad Harimau Melaya. Situasi itu diakui pengendalinya, Morero Francisco, yang menegaskan Malaysia adalah pasukan yang kuat dan dibarisi pemain berkualiti sekaligus bakal memberikan ujian yang sengit buat anak buahnya. Malaysia, the team very strong, have a good player. For tomorrow important test for us. Again Malaysia. Malaysia good team, but we are a good team. Maldives are a good team. Baik, ini berita gembira buat peminat bola sepak tanah air. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini mengumumkan penurunan harga tiket bagi 2 perlawanan peringkat kumpulan Piala AFF 2022 menentang Laos dan Singapura di Stadium Nasional Bukit Jalil. FAM dalam kenyataannya memaklumkan keputusan itu dibuat atas rasa prihatin dan selepas mengambil kira keluhan penyokong Harimau Melaya serta mendengar pandangan pelbagai pihak.
Presidennya Datuk Haji Hamidin Haji Muhammad Amin telah mengarahkan jawatan kuasa tiket dan stadium FAM yang dipengerusikan oleh Naib Presiden FAM Datuk Posa Haji Majais untuk membincangkan perkara berkenaan. Selepas membuat pertimbangan sewajarnya, jawatan kuasa tersebut telah membuat keputusan untuk harga tiket tempat duduk terbuka diturunkan kepada RM45. Tempat duduk premium pula diturunkan kepada RM60 dan grandstand diturunkan kepada RM70. Bagaimanapun, harga tiket kanak-kanak kekal pada harga RM10. Bagi penyokong yang telah pun membeli tiket pada harga asal, proses pemulangan untuk amaun yang berlebihan akan diuruskan oleh pihak tiket hotline. FAM berharap dengan penurunan harga tiket ini akan dapat mengurangkan sedikit beban para penyokong untuk ke stadium bagi menyaksikan kedua-dua perlawanan berkenaan. Baik, ini perkembangan Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2022 ABK 22. Ketua Pasukan Kuala Lumpur City KLCT FC Paulo Josue akui tidak menyangka mampu tersenarai antara 3 terbaik bagi kategori pemain import terbaik. Pemain kelahiran Brazil itu menganggap ia sebagai satu penghormatan besar, apatah lagi disenaraikan bersama 2 bintang JDT, Bergson da Silva dan Fernando Forestieri. Josue turut mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sepasukan yang sentiasa beri sokongan selain jurulatih yang mencalonkannya. Tambahnya, ini membawa makna yang besar buat dirinya apabila kemampuannya menerima pengiktirafan. Prestasi Josue bersama KLCT FC musim ini amat baik apabila meledak 8 jaringan dan 10 bantuan gol secara keseluruhan dalam aksi Liga Malaysia. Namun dia dijangka akan menerima saingan sukar daripada Bergson yang berada di kemuncak prestasi apabila meledak 40 gol dan 7 bantuan jaringan, sementara Forestieri menjaringkan 24 gol dan 9 bantuan jaringan. ABK 22 akan berlangsung secara maya pada Khamis ini jam 9 malam dengan 16 kategori dipertandingkan. Dan ini perkembangan sukan Formula 1. Ferrari melantik bekas ketua Alfa Romeo, Federic Vasseur sebagai ketua pasukan barunya menggantikan Mattia Binotto. Perkara itu disahkan pasukan berpangkalan di Itali tersebut dalam satu kenyataan. Binotto meletak jawatan bulan lepas. Alfa Romeo sebelum ini berkata Vasseur akan meninggalkan pasukan itu pada Januari. Warga Perancis berkenaan membawa bersamanya pengalaman lebih 2 dekad dalam sukan permotoran termasuk berkhidmat sebagai ketua pasukan Renault semasa kempen 2016. Di Ferrari, Vasseur sekali lagi akan bekerjasama dengan Charles Leclerc yang membuat penampilan sulung sebagai pemandu F1 pada 2018 untuk Alfa Romeo sebelum berpindah menyertai pasukan Itali setahun kemudian. Dari edisi Sukan 13 Disember 2022 berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Salam hormat dan salam perpaduan. Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Kenapa perlu bayar kalau anda boleh saksikan secara percuma? Lautaro Martinez. Argentina march on. And the shot finds the back of the net. Brazil are out. The shock has happened. Siaran langsung perlawanan separuh akhir Rabu 14 Disember Argentina bertemu Croatia 2 pagi di TV2 dan saluran OK. Siaran ulangan 8 malam di saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Tunjuk perasaan kejadian jenayah dan bencana alam yang berlaku di beberapa negara menyebabkan puluhan nyawa terkorban. Kisah protes berdarah di Peru dan bencana di Bolivia antara paparan rangkuman luar negara. Saksikan. Sekurang-kurangnya 5 maut dalam protes membantah penyingkiran bekas Presiden Pedro Castillo dan pelantikan Dina Boluarte sebagai Presiden baharu Peru. Kematian dilaporkan di Arequipa, bandar kedua terbesar di Peru, ketika polis sedang memulihkan lapangan terbang yang dirampas kira-kira 1,500 penunjuk perasaan. Protes tercetus di beberapa bandar di negara itu menggesa pembebasan Castillo yang ditangkap atas dakwaan cuba membubarkan Kongres Peru 7 Disember lalu.
Di Australia, 6 termasuk 2 pegawai polis terkorban dalam insiden tembakan di sebuah hartanah terpencil di wilayah Queensland. Maklumat awal mendapati mangsa ditembak 2 individu bersenjata di Wierumbella, kira-kira 300 km dari barat laut ibu kota Queensland. Pesuruhjaya Polis Queensland, Katarina Carroll, menyifatkan insiden tembakan tersebut sebagai insiden yang meragut paling banyak nyawa polis sejak kebelakangan ini. Katanya siasatan terperinci sedang dijalankan bagi mengenal pasti motif sebenar kejadian. Kejadian bumbung sebuah sekolah runtuh di Bolivia pula menyebabkan sekurang-kurangnya 7 maut dan 15 yang lain cedera. Kejadian di sekolah Gualberti Villarroel, Santiago di Pacaria berlaku ketika majlis graduasi pelajar sedang berlangsung. Penduduk dan tetamu yang hadir berusaha untuk menyelamatkan mereka di bawah serpihan kepingan bumbung logam. Pelancong yang tiba di Hong Kong tidak lagi perlu menjalani kuarantin jika mereka menunjukkan hasil ujian negatif dan tidak perlu lagi mengimbas aplikasi COVID-19. Ia selepas pemerintah bandar itu melonggarkan beberapa sekatan COVID-19 berkuat kuasa esok. Kelonggaran diumumkan hasil semakan menyeluruh peraturan anti-pandemik yang dibuat oleh Biro Kesihatan Hong Kong. Ketua Eksekutif Hong Kong, John Lee, juga mengumumkan penduduk bandar itu tidak lagi perlu menggunakan aplikasi Live Home Safe bermula esok. Seorang bekas guru tuition mengaku tidak bersalah atas pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM12,000 hasil aktiviti penjualan bayi tahun lalu. Tertuduh Jamaliah Ahmad, 62 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Jenayah Mazdi Abdul Hamid. Dia dituduh menerima wang tunai RM12,000 hasil penjualan bayi daripada pasangan suami isteri yang berminat mengambil bayi tersebut sebagai anak angkat di sebuah hotel di Jalan Penang. Hakim Mazdi membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Selain tertuduh perlu melaporkan diri di Balai Polis berhampiran setiap bulan serta menyerahkan pasport kepada mahkamah. Sebutan semula kes pada 31 Januari tahun depan. Sepasang kekasih ditahan bagi membantu siasatan penemuan mayat bayi baru lahir dalam parit di Kampung Melayu Pandan, Johor Bahru. Kedua-dua suspek berusia 27 dan 28 tahun bekerja sebagai operator kilang dipercayai ibu bapa kepada bayi perempuan berkenaan. Pemangku Ketua Polis Daerah Seri Alam DSP Dr. Muhammad Roslan Muhammad Tahir berkata pihaknya merampas helai baju dan kain sarung mempunyai kesan tumpukan disyaki darah serta beberapa jenis pil untuk membantu siasatan. Kedua-dua suspek direman 4 hari bermula semalam hingga Khamis ini. Terdahulu rakaman video penemuan mayat bayi dalam parit tular di media sosial. 10 daripada 11 ahli geng Kabali dijatuhi hukuman penjara 18 bulan selepas didapati bersalah menganggotai kumpulan jenayah terancang 3 tahun lalu, manakala seorang lagi dikenakan denda RM3,000. Hakim Datuk Azizul Azmi Adnan menetapkan hukuman penjara terhadap 10 tertuduh itu bermula daripada tarikh mereka ditangkap pada Disember 2019. Seorang lagi tertuduh yang dikenakan denda dikecualikan pembayarannya dengan mengambil kira tempoh remannya sebelum ini selama 463 hari. Mengikut pertuduhan pilihan, tertuduh didapati menjadi anggota geng Kabali yang merupakan pertubuhan yang menyalahi undang-undang. Kesalahan itu dilakukan antara Februari hingga November 2019 di Jalan Rantau, Siliau, Rantau. Geng Kabali disyaki terlibat dengan 65 kes samun di Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan tumpas apabila polis menahan 19 orang ahlinya. 19 individu ditahan kerana membawa penumpang menerusi perkhidmatan kereta sewa secara haram di KLIA dan KLIA 2. 15 daripadanya menggunakan kenderaan persendirian, manakala bakinya teksi. Tangkapan dilakukan menerusi operasi ulat JPJ selama 9 hari bermula 4 Disember lalu. Menurut Ketua Pengarah JPJ, Datuk Zailani Hashim, ulat teksi ini menggunakan pelbagai helah untuk mempengaruhi mangsa menggunakan perkhidmatan mereka. Suspek mengenakan caj tinggi bagi penghantaran pelanggan ke Kuala Lumpur hingga RM150 berbanding harga ditetapkan antara RM65 hingga RM80.
Ya, sebenarnya ada banyak cara. Salah satunya budak lah ni lah. So dia akan iklankan siapa-siapa yang landed aja, dia ada platform dia sendiri. Tetapi itu antara approach dia. Yang kedua, physical approach lah. Physical approach di pintu-pintu masuk ni, yang mana mereka melihat suatu pengenalan ketara penumpang-penumpang ni. Ini bukan orang warga negara Malaysia ni. Ini warga negara luar. So mereka akan pergi dan seduce atau cuba goda, cuba pengaruhi. Sejak 2015, lebih 600 kes ulat direkodkan di Selangor dan 29 individu dikenakan hukuman penjara. Seorang lelaki warga Bangladesh yang memasang jalur gemilang secara terbalik dijatuhi hukuman denda RM3,500 oleh Mahkamah Magistrat Kelang. Hukuman dijatuhkan Magistrat P. Sarulata terhadap pesalah Hossin Muhammad Diplak. Mengikut kertas pertuduhan, operator pengeluaran itu didakwa sengaja mengaib dan membangkitkan kemarahan seorang lelaki pada 26 November lepas. Sebelum ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Utara, Hossin ditegur oleh seorang individu kerana memasang jalur gemilang secara terbalik di sebuah unit pangsapuri di Bukit Raja. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Saya memang peminat Bruce Lee, filem The Big Boss, Fist of Fury, The Way of the Dragon dan Enter the Dragon. Dan nampaknya Bruce Lee ini memberi inspirasi kepada ramai, termasuklah seorang kanak-kanak ini yang ingin punyai kekuatan luar biasa macam Bruce Lee. Ya, apa kisahnya? Saksikan dalam hashtag. Seorang kanak-kanak Jepun berusia 12 tahun digelar Bruce Lee Mini. Ryusei Imai menjadi perhatian selepas rakaman video melakukan senaman tekan tubi hanya menggunakan 2 jari tular di media sosial. Dia yang amat meminati Bruce Lee nekat berlatih untuk membina badan dan mencontohi wira pujaannya itu. Ryusei turut mempamerkan pelbagai kebolehannya beraksi kungfu di laman sosial Instagramnya. Wanita warga emas menarik perhatian apabila berjaya menamatkan pengajian selepas 71 tahun meninggalkan kolej. Joyce Defoe, 90 tahun, menerima anugerah ijazah di Northern Illinois University selepas berhenti pada tahun 1950-an. Dia menimba ilmu selama 3,5 tahun sebelum berhenti kerana mahu berkahwin. Pada 2019, Defoe kembali ke kampus bagi menamatkan pengajian dalam bidang ekonomi rumah tangga yang tertangguh. Seorang kanak-kanak perempuan di California pula diberikan lesen untuk memiliki unicorn oleh Jabatan Penjagaan dan Kawalan Haiwan Los Angeles. Kini apa yang dia perlu lakukan ialah untuk mencari haiwan mitos bertanduk di dahi itu untuk dipelihara. Umum menyedari kewujudan haiwan itu hanya fantasi dan fiksyen, namun Madeline tetap mencarinya dalam kehidupan sebenar setelah mendapat galakan daripada pihak berkuasa. Mungkin terpengaruh kerana banyak menonton My Little Pony and Friends. Haiwan bertanduk tak apa, jangan jadi manusia bertanduk. Dalam maksudnya tu. Sama-sama kita renungkan. Paparan itu menutup berita perdana edisi hari ini, Selasa 13 Disember 2022. Ia dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Ya, semestinya yang sahih di RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan.